kita dalam MotoView. Kalau minggu lepas, Cikgu Nasha dah kongsikan macam mana nak jadi pelumba Capri kan? So, kali ni istimewanya kita bersama dengan seorang ketua mekanik dari pasukan Capri. Itu pasukan Idemitsu Honda UZ Racing iaitu Chief Rosdi. Assalamualaikum Chief. Assalamualaikum. Terima kasih Chief kerana sudi datang ke studio MotoView ni. Saya nampak ada motor standard, motor Capri kat sebelah sana ni kan. Jadi Chief mesti ada benda nak kongsikan dengan peminat-peminat MotoView kan? Betul Chief? Ya betul. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. Hari ini saya akan kongsi sikit sebanyak apa yang kita ada kat sini, motor Capri dengan motor standard yang kita akan ubah sesuaikan kepada motor untuk perlumbaan Capri. Tapi Cip, sabar dulu sebab saya nak bagi tahu tentang giveaway. Sebab setiap episod memang kita akan bagi giveaway. Jadi untuk giveaway, minggu ni kita sebabkan nak cerita pasal motor Capri. So Nasha nak bagi korang baju Capri sehelai guys. So kalau korang nak macam mana nak dapatkan baju giveaway ni, korang kena tengok sampai habis. Nanti kita akan tanyakan soalan. Jadi Cip, okey, kita boleh teruskan Cip. Cip yang mempunyai 25 tahun pengalaman Cip dalam sukan pemotoran ni. Jadi benda yang paling penting untuk benda paling penting yang perlu ada untuk dijadikan motor Capri. Apa benda Cip? Okey. Ini adalah sebuah motosikal yang kita gunakan seharian. Motosikal standard. Ini adalah motor yang kita gunakan di Capri. Jenis model yang sama, 150cc Honda RS. Dan kita tengok di sini motor yang standard ni kita ada side mirror kan. Kita ada tengok number plate number plate semua. Ada box. Ada box lagi. Buat nasi lemak. Ini ada exhaust daripada kilang kan. Ada pemijak belakang, ini pemijak hadapan untuk penunggang. So daripada motor ni basically-nya kita akan tukarkan pemijak hadapan. Mana benda pertama sebelum kita nak jadikan motor macam motor sebelah tu guys. Benda pertama Cik kata kita kena tukar pemijak kaki dia. Ya, pemijak kaki. Ini pemijak kaki, set pemijak kaki yang dibekalkan oleh RCB yang kita gunakan di motor Capri kita ni. Oh, jadi samalah. Saya buka Cik kan. Ya, boleh. Saya tunjukkan dekat kita punya penonton, tapi bukan ni ada giveaway korang jangan silap. Ini Cip tunjukkan, ini daripada RCB foot race ni yang digunakan. Ya, set foot race ni kita gunakan untuk motor Capri kita. Jadi di posisi sini kita akan pasangkan complete set foot race ni, dan juga di mana kita ada exhaust. Pasti kita perlukan exhaust. Jadi benda kedua yang sesuai. Exhaust lah. Ya, exhaust yang sesuai untuk kita tingkatkan kuasa enjin. Jadi Cip mungkin boleh tunjukkan dekat kamera sikit. Ya. Ini exhaust yang Cip katakan tadi, sebab kalau kita tengok dekat sini, Nasha nak tunjukkan sikit kat tadi kalau Cip kata ini adalah exhaust standard. Ini adalah exhaust standard, dan yang dipegang oleh Chief Rosdi kita ni, ini adalah exhaust Proliner. Ya, yang dicipta khas ataupun direka khas untuk UZ Racing. Jadi inilah benda basic yang kedua yang perlu ditukar untuk menjadikan motor macam sebelah sana Chief. Ya, betul. Jadi apa seterusnya Chief yang perlu ditukar? Ya. Kenapa saya bagi dua item ni? Kenapa? Saya pun terlupa. Kenapa kena tukar pemijak kaki dan juga exhaust tu Chief? Sebab kalau motor standard macam ni, sudah tentunya kalau di litar, kita menunggang di selekoh, kita akan mengambil selekoh, akan kita baring motor tu. Betul. So akan full race yang standard ni akan tersentuh di jalan. Sedangkan kita terjatuh dan sebagainya. Ini menyebabkan nanti sangkut lah, tak boleh repair lah. So ini full race yang sesuai yang dibekalkan oleh RCB. Jadi kita pasang dan kita dah boleh mula menunggang di litar. Okey, dan macam exhaust pula. Exhaust ni sudah tentulah kalau exhaust yang dibekalkan daripada kilang adalah untuk enjin yang masih standard yang belum diubah sesuai. Jadi exhaust adalah salah satu pemangkin utama untuk tingkatkan prestasi enjin. Ataupun nak sedapkan bunyi motor kau Cip. Mesti kalau dah racing tu tak ada bunyi peng. Kan? Tak sedap lah tak ada bunyi peng. Kena
lah ada bunyi peng kan. Kalau nak bawa pun tak ada semangat, Chief. Kan? Jadi sebenarnya, Chief, apa lagi yang perlu kita tukar nak jadi? Saya dah peteng je motor sebelah tu kan. Banyak yang dah ditukar. Ni first saya tahu, mestilah selepas dah tukar tu, box ni semua kena cabut kan? Side mirror ni semua dah cabut. Box, side mirror, switch-switch yang tidak berkenaan, lepas tu bakul, signal kiri dan kanan. Ya, semua kita akan buang. Mengikut apa yang ditermakan dalam regulation Malaysian Cup Prix. Jadi kalau kita tengok, Chief, selain daripada tu, kalau tengok nak dibezakan sport rim yang ada di motor standard dan juga motor racing ni pun agak berlainan. Tayar pun lain. Betul. Kalau kita tengok sini, sport rim daripada kilang adalah yang sedikit berat. Yang apa yang kita gunakan di litar untuk perlumbaan lebih ringan. Lebih ringan, betul. Sebab nanti kalau kita kat corner tu, guys, kita nak banting, dapat pula corner, contohlah dekat track Batu Kawan tu, Chief, kan? Ada berapa chicken tu. Macam ni kita nak, kalau sport rim berat, tak boleh. Orang lain dah cepat, kita dengan sport rim standard macam mana? Dia akan, rim yang ringan akan membantu kita untuk mengubah haluan kita dalam mengambil selekoh dan keluar daripada selekoh. Jadi, apa lagi seterusnya, Cik? Saya nampak banyak sangat dekat situ. Kalau perbezaannya sangat banyak. Kalau kita tengok kat sini, kita ada disc brake depan dan belakang yang berlainan. Disc brake depan dan belakang. Yang sesuai untuk perlumbaan, di mana pelumba akan memberhentikan motosikal di saat-saat yang paling lewat ketika memasuki selekoh. Dan seterusnya, kita ada brake master pump yang berprestasi tinggi, di mana yang dibekalkan oleh RCB juga. Lever brake yang fleksibel, di mana kalau terjatuh dia tak mudah rosak dan pelumba boleh meneruskan perlumbaan. Jadi maknanya dia tak bolehlah guna lever gear yang standard ni. Pun boleh, tapi agak kurang prestasi dia. Jadi kalau nak dapat prestasi yang baik, nak laju dalam corner, kena tukarlah. Up level lah. Mesti. Okey. Tapi yang paling menarik je sekali, Chief, saya tengok, kenapa seat dia ni macam bonggol unta? Apa sah jadi macam tu? Betul. Ini saya cipta di awal tahun 2015 kalau tak salah. Saya cipta panel seat macam ni. Ni dulu semua orang tengok macam pelik. Memang. Macam pelana pelana kuda. Kan? Macam-macam. Tapi kebanyakannya tim 150 sekarang ni mempunyai pelana kuda yang kita apa function dia, Cik, untuk kalau dulu masa Nasha berlumba dulu dengan motor Cup Prix, okey, kita duduk atas motor tu, kita nak brake tu kan, kita biasanya ke depan. Jadi ni salah satu untuk kita menahan. Contoh macam motor Superbike, ada tangki untuk kita tahan. Ini kita cipta sponge yang berbonggol macam ni untuk menahan kita. Dan lagi satu, ketika mengambil selekoh, kaki paha pelumba tu akan mengepit supaya kestabilan tu lebih kukuh. Maknanya dia punya kalau ikutkan body position kita tak bergerak lah kan, macam tu mudah kita lebih firm berada di atas motor. Betul lah, kalau duduk kat situ kita letak je kaki kita kan, boleh gerak kiri dan kanan. Itu jadi kita punya macam mana marking lah, macam Cik katakan. Betul. Okey, Chief, kalau saya tengok dekat motor standard ni memang kita tahulah meter ada dekat kepala kan. Ya, betul. Tapi motor Cup Prix tu kat mana meter? Macam mana kita nak tengok kelajuan bila kita dah bawa laju kat dalam litar tu, Chief? Mana letaknya meter? Okey, mari sini saya tunjukkan. Actually meter ni berada di sini, di dalam. Oh, ya ke? Dia cuma tersorok. Dia tak nampak sikit kalau kamera boleh nampak. Sebenarnya dia berada di dalam ni. Memang tak berada di sini. Kebanyakan motor di MCP 150 dulu kita letak di sini. Betul. Kalau dulu sewaktu saya berlumba memang saya kena tengok bawah. Ya, tapi Nasha perasan tak? Nanti rider akan tengok ke bawah, depan, bawah dan ke depan. Betul. Jadi
kami mengambil tindakan untuk meletakkan meter ni di sini supaya bila rider berlumba dia hanya melihat di depan. Ya, betul. Sambil boleh melihat RPM, apa temperature ataupun sebagainya. Oh, sekarang semua dah ada dekat situ. Yalah, sebab semua kita dekat sini. Dah guna data logger kan. Ya, betul. Sekarang dah semakin advance nak dikatakan. Betul. Tapi Chief, dekat motor sender ni saya nampak button horn, button lampu atas bawah je Chief. Saya tak nampak pun button 3 tu. Ya, apa betul. Button 3 tu Chief? Kita ada launch control untuk pelumba akan menekan launch control button ketika untuk mulakan perlumbaan di mana dia akan full throttle. Tetapi enjin tu tak akan pergi ke maximum rev. Kita ada setting yang kita lakukan untuk supaya motor tu tak melompat. Tak terwili lah. Terwili, betul. So kita ada juga map control. So kita ada button map control. So rider juga ada option pilihan di mana untuk menjaga enjin supaya tidak terlalu stres. So dan juga kita ada map ketika di pit lane, rev limiter di pit lane. Jadi button ni pun penting benda basic yang penting. Ya, kadang-kadang rider terlepas pandang di pit limiter. Laju kan? Laju dan kena saman. Jadi Chief, saya nampak lagi kalau ni kita punya throttle ni kan, ini pakai yang lain. Ni saya tahu ini macam grip sikit. Ya. Yang ni licin. Kenapa betul. Kena tukar Chief? Kami di Easy Racing dibekalkan throttle grip, handle grip dari Domino, di mana lebih sensitivity kepada pelumba. Dia punya, kita panggil terjemahan feeling, rasa yang lebih sensitif bila dia di dalam selekoh dan ketika menggenggam handle ketika untuk melakukan terjahan ke selekoh. Maknanya dia benda tu penting jugalah. Ya, kalau licin nanti hujan dengan glove licin. Maknanya standard punya memang tak boleh pakai. Ni kena tukar ni. Ni kena tukar ni. Sepatutnya. Saya ingatkan kalau boleh jimat baru nak pakai je yang ni. Tak boleh. Demi keselamatan kita kena upgrade. Maknanya kena tukar. Jadi Chief, ni apa pula function dia ni kena ada? Kalau saya tak tanya nanti takut peminat kita tertanya. Betul. Ini kita panggil dia guard untuk lever guard. Bukan untuk lever ni ketika jatuh, brake lever ataupun clutch lever patah. Kalau jatuh teruk tu akan patah. Tapi ini di dalam perlumbaan, kadang-kadang pelumba tu bersaing sama sendiri. Kadang-kadang body, tangan pelumba ataupun handlebar, cover set atau apa-apa tersentuh di lever ni. Okey. Jadi mungkin akan menyebabkan kemalangan. Jadi ini adalah guard untuk dari sesuatu part of body pelumba ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan tersentuhnya brake lever. Jadi itu adalah benda-benda yang sangat penting. Walaupun nampak simple, Chief. Benda ni kalau yang tak tahu mungkin dia cakap wajib pakai ni, nampak cantik. Kan? Nampak cantik, untuk nampakkan cantik dia pakailah benda tu. Jadi Cik, saya nak tanya yang lain lagi. Kalau handlebar kan, handlebar kita tahu benda tu sangat penting dalam perlombaan. Adakah kita boleh pakai handlebar standard ni kena tukar ataupun wajib tukar handlebar racing? Boleh je nak pakai handlebar standard, tapi boleh lah, handlebar ni boleh lah. Tapi Nasha, kita perlukan ukuran yang sesuai kepada seorang pelumba tu. Kalau pelumba tu tinggi, mesti handlebar dia tu posisi dia tu tinggi. Betul. Kalau average kita 170 160 cm tu mestinya handlebar tu dia mesti rendah sikit. Paras. Boleh, tapi kena ikut saiz dia lah rider kita tu. Tapi lampu belakang lampu belakang ni kena buang lah, saya dah tahu lah. Sebab lampu belakang pun tak ada. Ini pakai lampu yang dalam hujan tu kan? Ya, betul. Jadi Chief, apa lagi benda-benda penting yang perlu ditukar? Suspension? Dah tentu. Kita ada suspension di mana yang berada di tengah-tengah bahagian
motor kita ni. Kita panggil monoshock. Okey. Dan juga kita upgrade fork depan daripada standard tu, kita upgradekan dia supaya sesuai dengan perlumbaan, di mana rider mengambil selekoh yang laju, yang bumpy, macam mana kita nak istilahkan, okey, bahasa racing ke. Dan untuk kita brake selewat-lewatnya, untuk tekanan brake yang selewat-lewatnya kita dah setting untuk satu. Jadi memang suspension, memang itu saya tahu. Suspension memang benda yang paling penting sekali. Kalau lah kita tak boleh corner, nangis lah cik, duduk tepi tu. Bukan setakat nangis, boleh menyebabkan kegagalan untuk mengawal motosikal dengan baik. Okey, last sebelum kita nak simpulkan kan benda-benda basic tu. Ini kalau saya nampak letak nombor flat, tapi yang tu cover putih transparent tu untuk apa, Chief? Okey, ini adalah satu. Saya nak tanya apa tu? Ini ada parts baru yang kita bawa ke Malaysian Cup Prix, di mana dulu nak ikutkan kita bukan pasal aerodinamik, kan? Kita hanya apply dia untuk ketika pelumba berlumba, ketika di line lurus tunduk. Betul, angin dan helmet ke badan pelumba tu akan terus lebih lancar. Hanya sedikit perbezaannya. Sebab di Cup Prix bukannya jalan lurus yang sangat panjang, tapi membantu ketika hujan, ketika air hujan tu tidak terus ke helmet pelumba. Maknanya function dia banyak lah. Saya ingatkan nak cantik kan. Lebih kepada tu juga kosmetik juga. Kosmetik jadi nampak cantik kan. Ya. Jadi Cip dah bagi tahu benda-benda basic untuk motor standard ni, motor standard kedai ni dijadikan motor Cup Prix dengan korang kena macam Chief katakan tadi, korang kena buat ni side mirror ni tak ada signal. Lampu depan belakang kena buka. Lepas tu cover set kena tukar Chief kan. Ya. Lepas tu handlebar boleh pakai standard Chief kata, tapi kena ikut kesesuaian rider tu. Lepas tu dengan foot race jadi penting sangat korang kena tukar, kalau tak macam mana nak corner Chief. Betul. Lepas tu exhaust lagi. Jadi Chief last. Ya, tadi saya dah tadi itu last, tapi ni betul-betul last. Macam mana pula dengan wiring? Buat masa ni kami masih menggunakan wiring standard, tetapi telah pun dibekalkan daripada eraser. Di mana eraser adalah pembekal utama bagi UZ Racing untuk sistem elektronik bagi ECU motor kami. Okey. Baiklah Chief, itu dia benda-benda yang basic yang korang perlu tahu daripada motor RS, Honda RS ni daripada standard untuk dijadikan motor Cup Prix. Jadi episod depan sebenarnya Chief masih lagi bersama dengan saya, tapi kita akan cerita lebih teknikal lagi Chief. Tentang motor CP150 ni. Saya pasti semua penonton dekat rumah tu kelak-kelak kipas motor view tertanya-tanya macam mana nak laju. Dia dah tahu nak tukar benda-benda basic. Seat tu macam mana nak ada bonggol unta semua kan. Dia dah tahu macam mana nak tukar, tapi dia nak tahu macam mana kelajuan motosikal tersebut. Jadi sebelum kita berpisah, dan saya nak tanya soalan untuk dapatkan giveaway. Ini dia giveaway yang kita nak bagi baju Cup Prix ini. Soalan dia, senaraikan benda-benda basic yang perlu ditukar daripada motor standard untuk dijadikan motor Cup Prix yang diterangkan oleh Chief Rosdi kita. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Chief, kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Okey, insyaAllah. Jadi anda jangan lupa untuk menonton di episod akan datang. Jangan lupa sekali like, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi. Bye.